Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir. Kemudian kita sampai itu alhamdulillah pada ayat surah Al-Baqarah ayat 232. Pada ayat berkenaan kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk masih lagi tentang talak, tentang perceraian. Yang mana Allah Taala nyatakan wa idza talaqtumun nisa, mereka menceraikan seorang wanita, fabalagna ajalahunna, maka sampai mereka ni pada tempoh mereka. Fala selesai iddah mereka habis, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun, maka jangan kamu sekat mereka daripada menikahi suami-suami mereka. Mana suami asal ceraikan mereka tu, jangan sekat daripada mereka kembali semula dengan suami berkenaan. Idza tarada bainahum, bila mereka redha sama meredai dengan baik. Memanglah kita kata memang is hurting, mana menyakitkan. Mana keluarga, family akan kata, oh kau buat cerai ke dia, kau nak balik kan. Itu ayat akan keluar. Tapi kita kata tidak menjadi alasan untuk penyekatan berlaku. Dan bahkan ayat ini dipakai atau digunakan oleh sebagian para ulama yang menetapkan syarat bahawa wali itu diperlukan dalam pernikahan. Kerana Allah Taala larang diorang sekat. Kalau tak ada signifikan masalah sekatan berlaku di mereka, Allah Taala tak perlu arahkan pun. Tak perlu Allah Taala nak cakap dengan mereka jangan sekat, kerana mereka tak ada kuasa. Tapi di sini menunjukkan mereka ada kuasa. Bahkan kita terangkan itu wali dalam Islam adalah diperlukan. Perkahwinan tanpa wali tidak sah. Dan wali ada dua, sama ada wali iaitu keluarga, itu bapa, datuk, adik-beradik, pak saudara dan sebagainya yang belah bapa dan kemudian ataupun wali hakim, itu wali kerajaan. Wali kerajaan, wali yang tekan kerajaan. Itu saja yang membolehkan perkahwinan itu berjalan. Tidak boleh berlaku perkahwinan tanpa salah satu daripada dua berkenaan. Jangan sindiket ke, kawan nikahkan sendiri ke, kan, atau pak imam masjid ke nikahkan tanpa tauliah, kan. Pasal tanpa tauliah maksudnya dia menikahkan tanpa izin, kan, dan maka dia tak ada kuasa untuk menikahkan. Jika tidak, kalau pak imam boleh, Bilal pun nak juga, Siak nak juga, pak imam Kota Damansara boleh, pak imam Taman Tun pun nak juga, pak imam Masjid Ghufran boleh, Masjid Taqwa pun nak juga. Habis semua sekali kelang kabut. Dan sebab itu kita kata limited kepada orang tertentu saja. Maka kita kata untuk mengesahkan. Maka kadang-kadang ada mungkin orang tu menikahkan sebab dia ada sentimen main peranan. Kalau kita kata macam orang kita bertegas buat hukum, dia kena anak beranak kita kata tak apa, boleh. Ini masalah. So dengan konsep itu kita kata pernikahan tanpa wali itu adalah restricted, mesti berlaku. Kan kita kata alasan wali tak datang dan sebagainya, memanglah kita kata satu benda. Tapi kalau wali tak datang pun, usahakan supaya pernikahan itu dibuat dengan wali hakim, bukan tanpa wali langsung, bukan dengan tanpa wali. Faham? Okey. Itu kita baca itu dalam hadis Nabi nyatakan. Dan benda ni Ibnu Katsir kata tajuk perbincangan tentang perkara ni diperluaskanlah dalam tajuknya dan kitab-kitab furu' dan kitab-kitab fiqh yang membincangkan tentang perincian perkara ini. Dan sungguhnya sambung dan sungguhnya telah diriwayatkan bahawa ayat ini turun pada Ma'qal bin Yasar Al-Muzani dan juga saudara perempuan dia. Maksudnya dia ni wali, lepas tu saudara perempuan dia. Telah meriwayatkan Imam Tirmizi daripada Ma'qal bin Yasar bahawa dia telah mengahwinkan isteri dengan seorang lelaki di kalangan orang Islam pada zaman Rasulullah SAW. Lalu berlakulah terjadilah isteri tersebut di sisi lelaki berkenaan. Apa yang jadi, mana kehidupan mereka macam mana dan sebagainya. Kemudian lelaki berkenaan menceraikan adik dia tu atau kakak dia tu satu cerai. Okey, dan dia tidak rujuk wanita berkenaan sehinggalah habis atau tamatnya iddah. Okey, pelangnya tamatnya iddah. Nah, habis iddah baru timur tajuk. Jadi selesai iddah saja, dia kata lepas selesai iddah, tiba-tiba lelaki berkenaan yang dia dah kahwin dengan tadi dan ceraikan adik dia atau adik tadi rasa nak balik dengan
isteri berkenaan. Dan isteri tersebut dah adik dia pula nak pula balik pada lelaki berkenaan. Mana maksud dia, dia masih nak semula, dua-dua sekali nak semula. Kemudian lelaki berkenaan telah apa? Meminang wanita adik dia tadi sekali lagi. Kan? Mana pinang sekali lagi, nak kahwin sekali lagi. Lalu berkatalah Ma'qal bin Yasar kepada lelaki tersebut. Dia kata ya laki', ya laka', Dia kata dia panggil dia. Dia dekah orang tu. Dia kata akramtuka biha wa zawwajtukaha fatallaqtaha. Aku muliakan kau dahulu dengan dia dan aku kahwinkan kau dengan dia. Engkau ceraikan dia. Dia kata wallahi la tarji'u ilaika abada. Demi Allah, dia ni adik aku ni takkan kembali pada kau selama-lamanya. Cakap macam tu. Okey? Apa inilah benda akhir. Dia akhir apa yang ada pada kau. Aku tak akan bagi dia kembali pada kau. Lalu telah mengetahui kehendak si lelaki tadi pada wanita tersebut dan kehendak wanita tersebut kepada suami dia. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, ayat ni, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluna ayyakina azwajahunna. Maka kalau sekiranya wanita kamu ceraikan wanita, kemudian sampai tempoh dia, kemudian maka jangan kamu sekat mereka untuk kembali balik dengan suami mereka bila mereka nak meredai dengan makruf. Maksud dia Allah Ta'ala, dan hingga firman Allah Ta'ala, wa antum la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Okey. Lalu bila mendengar saja ayat ini, Ma'qal bin Yasar dia kata apa? Dia kata apa? Aku dengar dan taat kepada Tuhanku. So kemudian dia panggil lelaki berkenaan. Mana dia dengar dan taat. Mana dengar je Allah Ta'ala ayat tersebut, dia marah-marah, tapi bila Allah Ta'ala perintahkan, maka dia pun panggil lelaki tu adik. Panggil lelaki tu, lalu kata uzawijuka wa akramtuka wa ukrimuka. Aku kahwinkan kau dan juga aku muliakan kau. Mana dia kata mana dia bagilah kahwin balik dengan adik dia. Maksudnya asal dia sekat, tapi oleh kerana arahan Allah Ta'ala, maka dia pun patah balik tanpa sebarang rasa sentimen, kerana Allah Ta'ala yang arahkan. Kalau kita tunggu jap, tak puas hati lagi ni, tunggu sabar dulu, tak ada. Tunggu reda, tak ada. Dia tak ada tunggu reda. Dia terus dengar saja Al-Quran berkenaan, terus dia panggil orang tersebut dan dia kahwinkan dengan semula dengan adik dia. Dan ditambah oleh Imam Bardawih, dia kata apa? Aku telah tebus sumpah aku. Pasal dia bersumpah demi Allah kan. Lalu dia tebus sumpah dia untuk dia kata nak kahwinkan, tapi dia tebus sumpah dia. Ni kena faham. Dan kita belajar itu, sumpah itu boleh ditebus. Jangan buat macam, tak nak buat nanti termakan sumpah. Boleh je patah balik. Puasa 3 hari, atau boleh makan 10 orang fakir miskin, ataupun pakaian 10 orang fakir miskin, ataupun bebaskan seorang hamba. Mana orang tu boleh buat salah satu antara 3 perkara tadi, dan dia bebas daripada sumpah dia. Tak kira sumpah apa, semerah padi ke, sumpah apa ke, boleh patah balik. Orang Melayu kita je bila sumpah tak boleh buat apa-apa. Dia macam, habislah, dah sumpah, aku dah sumpah, tak boleh buat apalah. Batalkanlah sumpah tu tadi. Anda boleh batalkan dengan cara apa yang kita bincangkan dulu. Surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 89. 89 berkenaan ayat pembatalan sumpah. Faham Demikian disebut oleh bukan seorang saja, bahkan lebih daripada seorang salaf. Salafus saleh cakap macam ni, bahawa ayat ni turun pada Ma'qal bin Yasar dan juga saudara perempuan dia. Berkata As-Suddi, turun ayat ini pada Jabir bin Abdullah dan juga anak perempuan bapa saudara dia. Mana sepupu dia lah. Mana ketika tu dia jadi wali untuk sepupu dia sendiri. Anak perempuan bapa saudara dia, sepupu perempuan dia. Cousin perempuan dia tadi, perempuan dia lah perempuan tu nak kahwin, dia menyekat. Jadi yang sahihnya macam dia kata Ibn Katsir, ada yang pertama kepada Ma'qal bin Yasar, wallahu alam. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan zalikum yu'azu bihi. Demikian yang disebut tadi, zalika yu'azu bihi. Demi itu dinasihatkan, diberitahu dengannya. Maksud dia ini yang kami larang kamu daripadanya, daripada penyekatan ni, itu daripada penyekatan wali-wali ni, daripada mengahwinkan atau mengahwinkan suami-suami dengan suami mereka, suami anak-anak tadi, ataupun ataupun adik ke dan sebagainya, dengan bekas suami mereka tadi, bila mereka saling redha-meredai di antara mereka, adalah perkara yang diperintahkan dengannya, juga dinasihatkan dan juga disuruh buat. Kamu kena laksanakan benda ni. Yang Allah Ta'ala tekankan kena buat. Zalika yu'azu bihi. Demikian itu dinasihatkan dengannya. Bagi siapa? Man kana minkum
bagi siapa-siapa yang di kalangan kamu ini, ayuhan nas, wahai manusia, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman Allah dan hari akhirat. Kalau kamu percaya Allah, percaya akhirat, mana beriman Allah dan hari akhirat, kamu kena buat benda ni. Ini nasihatkan kepada orang beriman. Tak beriman, tajuk lain. Ni kadang-kadang benda-benda fiqhiyah. Ada orang tanya saya, dia kata, benda fiqhiyah ni, muamalah dan sebagainya, adakah masuk akidah? Adakah masuk dalam tajuk akidah? Pemecahan tajuk ini, kita memang, saya kata betul lah, memang para ulama bahaskan, dia kata benda-benda yang apa, arahan Allah Ta'ala halal dan haram dan sebagainya dimasukkan sebagai fiqhiyah, yang bukan tajuk berkenaan dengan tajuk penyembahan, pengabdian ataupun pengesaan Allah Ta'ala, dikatakan sebagai fiqhiyah, dan diasingkan daripada tajuk akidah dalam konteks berkenaan dengan kerana kadang-kadang ada orang tu dia langgar tajuk fiqhiyah, tajuk fiqh, tapi dia masih kekal dalam akidah. Boleh kekal dalam akidah, mana dia buat dosa, langgar perintah Allah Ta'ala, dan masalah dosa dia terlanggar, dia terbuat maksiat dan sebagainya. Tapi dalam masalah akidah dia masih lagi seorang muslim dan mukmin. Contoh macam bila kisah wanita yang bertaubat, minta dihukum oleh Rasulullah SAW. Dia telah bersalah, kan? Tapi dalam masa saya, kesalahan dia tadi dia buat, dosa dia yang dia buat berkenaan dengan tersebut tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Bahkan dia masih muslimah, dan dia minta Rasulullah SAW untuk bersihkan dosa dia. Dia mukminah. Bahkan bila dia setelah dia dihukum rejam mati, maka ada para sahabat yang tak nak semayangkan. Nabi kata dia telah bertaubat. Taubat yang kalau diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, akan meluasi taubat dia untuk 70 orang penduduk Madinah ni. Maksud dia punya besar taubat dia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Tapi maksudnya dia buat kesalahan, dosa, tapi masih boleh diampunkan. Akidah ni kita limitkan kepada tajuk benda yang kalau orang tu buat salah, dia akan terkeluar daripada agama terus. Allah tak akan terima dia. Bahkan dia bertentangan dengan rukun-rukun iman. Maksud dia, kepercayaan dan sifat Allah Ta'ala, sifat dia, tentang tentang af'al dia, tentang asma' dan juga semua sekali rububiyah uluhiyah dia, ataupun berkenaan dengan Rasul, apa berkaitan dengan hak-hak Rasul, kitab, para malaikat, hari akhirat, dan juga berkenaan dengan qadar. Maksud dia benda tu yang dikata panggil kepercayaan yang tak boleh salah. Maka kesilapan salah dalam benda tersebut menyebabkan orang tu boleh terkeluar daripada agama. Ini macam hadis yang berkenaan dengan qadar, dalam masalah Allah Ta'ala, kita tahu lah dalam masalah qadar yang bila kita baca tu hadis Ibnu Dailami, hadis Sunan Tirmizi, Abu Dawud yang kita baca dulu, yang dia kata jumpa Ubay bin Ka'ab, tanya Ubay bin Ka'ab, dia kata, wahai Ubay, aku dapati dalam diri aku satu benda, dia kata, ceritakanlah kepada aku satu benda, dengan satu perkara yang kalau aku dengar cerita ni, hilang perasaan aku tentang qadar. Something, aku ada sikit doubt tentang qadar, ceritakan aku supaya hilang. So Ibnu Ubay bin Ka'ab kata pada dia kata, kalau Allah Ta'ala azab seluruh penduduk langit dia, seluruh penduduk langit dia dan penduduk bumi dia, Allah Ta'ala akan azab mereka, dan dia tak zalim pun pada mereka. Kalau dia azab, dia tak salah pun. Tak ada siapa boleh kata pada dia, apa salah azab, dia tak buat jahat pun, tak. Baik ke jahat, semua sekali Allah Ta'ala azab, takkan dia silap. Dia takkan, dia akan azab mereka, dan dia tak zalim pun pada mereka. Dan kalau dia rahmati mereka, belas kasihan pada mereka, rahmat dia lebih baik untuk mereka daripada amalan mereka sendiri. Amalan mereka buat tak ada setanding dengan rahmat Allah Ta'ala berikan. Okay. Kemudian Ubay bin Ka'ab sambung lagi. Ubay bin Ka'ab kata, lau anfaqta misla Uhudin dhahaba, kalau kau infakkan sebesar bukit Uhud emas, maka bila Allah minka, Allah tak akan terima engkau benda tu daripada engkau, hatta sehingga tu'mina bil qadar, sehingga kau beriman dengan qadar. Wa ta'lama, dia terangkan apa maksud qadar tadi. Dia kata, wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, apa-apa kena pada engkau, lam yakun liyukhti'uk, takkan terlepas dari engkau. Wa ma akhta'aka, apa benda miss engkau, just 1 second. Kadang-kadang ada benda tu kita terkena, kita macam start fikirkan, apa silap aku. It's one part, betul, kita kena fikirkan silap tadi. Tapi dia ada part, contoh macam benda, contoh macam hari ni hujan ke tidak, kan, contoh macam bawa kereta, accident ke tidak, kan. Ada orang bawa kereta, motor laju, tak accident pun. Ada orang bawa slow, kelanggar dia orang, mati. Maksud dia, masalah kena kemalangan atau tidak tadi bukan kerja kita. Memang ada konsekuensi daripada segi masalah, tapi untuk kita letakkan itulah benda utama, tak. Bila kena tu kena, Allah Ta'ala sebab benarkan kena. Kalau terlepas, takkan terkena-kena langsung-langsung. Rezeki macam tu juga. Bila terlepas rezeki, tak ada kita point pada orang, inilah ni, dia dah menyebabkan rezeki aku sikit, kan. Pasal Allah Ta'ala yang berikan. Dan kalau dia kata terdapat rezeki banyak pula, takkan pula kita kata macam terugi, macam orang nak menipu kita, terlepas daripada penipuan orang. Itu pun sebab Allah Ta'ala yang aturkan, nak kena ke tidak dan sebagainya. Dan dia kata apa? Yang bahaya ujung lepas tu, wa imutta ala ghairi zalika, kalau kau mati bukan di atas keadaan tersebut, dakhaltan nar, kau masuk neraka.
Kalau kau mati bukan macam tu perasaan kau masuk neraka. Ibnu Dailami tak puas hati jumpa Ubay bin Ka'ab. Kan bila saya cerita macam tu, tuan-tuan macam aku kadang-kadang biasa salahkan orang juga kan. Kita kan biasa postmortem. Awaklah silap. Inilah kerja awak lah ni. Awaklah tak buat kerja. Kan? Awaklah silap. Awak silap. Kan kita biasa cari kesalahan. Sedangkan dalam masalah ni, contoh macam para anbiya berdakwah pada jalan Allah Ta'ala ratusan tahun. Pengikut tak ramai. Tak dipersoalkan Allah Ta'ala uslub salah ke, tak pandai berdakwah ke, tak pandai nyanyi. Nyanyi? Bukanlah, contoh macam ni lah. Macam kes apa zaman sekarang ni, macam parti-parti politik. Bila kalah je, itulah, kumpulan ni tak buat kerja, kumpulan tak buat kerja. Tak dapat kuasa, sudahlah. Tak masalah, kadang-kadang salahkan orang. Yang jenis tak belajar agama ni kan, cakap suka postmortem kan. Postmortem salahkan orang. Tak menang, tak menang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Imran ayat 31, ayat 30, ayat 26. Ayat 26 Allah Ta'ala nyatakan, Qulillahumma, katakan hai Muhammad, Allahumma, ya Allah, Malikal mulk, kau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya', kau beri kerajaan siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasya', kau muliakan siapa kau nak. Wa tudzillu man tasya', kau hina siapa kau nak. Biar dikatakan khair di tanganmu lah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini pengisytiharan, engkau atas satu maha berkuasa. Ini pengisytiharan yang disuruh Nabi isytiharkan. Dan itu adalah pengisytiharan yang benar dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Naik atau jatuh, kalah atau menang. Ni kita salah faham. Kita ingatkan kita. Sekadar ini melampaui batas. Maksudnya bila Allah Ta'ala berikan, kita buat effort. Bahkan kita dikira dalam Islam ni bukan berdasar kepada kejayaan, berdasar pada effort yang kita buat. Anda cuba hafal Quran, tak pandai-pandai. Apa tak pandai-pandai. Baca minggu ni, cuti lama, lupa pula. Saya baca kes apa, belajar apa bahasa Arab ni kan. Kita kena ni sikit. Pasal orang belajar bahasa Arab, kena pula kita buat seminggu sekali. Memang lupa. Saya dah cakap saya. Kena pula makan kambing bau ni banyak, makan apa, lembu banyak, lupa. Kan lupa. Silap dan sebagainya. Jadi benda ni menyebabkan apa, kita kata kita macam putus asa. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak kira berkenaan dengan kejayaan kita. Kan lepas belajar pandai, wah hebatnya Allah Ta'ala sayang. Tak, itu burden. Belajar, anda belajar datang yang taklim, tak pandai-pandai, senyumlah. Pasal apa? Pahala jalan dah. Tak senyum, jangan macam apa hal ustaz. Dia salahkan ustaz lah. Ustaz tak pandai ngajar ni. Okay, fine, tak ada hal. Ustaz tak pandai ngajar. Tapi anda kena faham satu benda, dia bukan masalah pandai tidak. Pasal anda belajar tak pandai, pahala keluar menuntut ilmu dah jalan. So nak mujurlah Nabi kata, kan Nabi kata apa? Man kharaja fi talabil ilmi, barang keluar menuntut ilmu. Mujur Nabi tak letakkan, siapa tak hafal sekian masuk neraka. Mati kita. Faham tak? Effort. Bahkan kita dah macam-macam berkenaan hafal Quran kan. Nabi tak kata hafal, Nabi kata qara'a. Kan Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kan Nabi kata bacalah Quran. Nabi tak kata. Nampak tak? Kalau Nabi kata hafallah Quran, menggelupur semua orang. Tak boleh, aku tak boleh. Aku dah tua kan. Semua orang yang tu. Faham tak? Kalau Nabi kata baca ihfazul Quran, Nabi kata iqra'ul Quran. Kan Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Quran tu akan datang memberi syafaat bagi pemiliknya. Maksudnya bacalah Quran. Nabi kata bacalah. Anda tak dapat hafal pun bacalah. Ini macam tak ada, ni untuk orang hafal Quran je. Bacalah kan. Maksudnya dia baca, mujur Nabi gunakan perkataan tu. Jadi kita kata yang dikira effort itu bukannya hasil dia. Sebab kenapa kalau orang kerja-kerja untuk Islam, kononnya nak degakkan Islam, tak menang pun tak apa. Pahala dah berjalan. Yang menggelupur kata, ini salah awak lah ni, awak lah ni. Ini masalah lah. Nampak orang tak berhenti dengan qadar. Ibnu Dailami, dia kata apa? Bila dengar kata-kata Ubay bin Ka'ab, dia terus macam kalau saya cerita tadi kan, tuan-tuan tengok rasanya ni. Kalau kita apa-apa kena pada engkau, percaya dengan qadar, dan engkau percaya, engkau tahu bahawa apa kena pada engkau takkan terlepas. Anything hit kita kena, takkan terlepas. Dan apa-apa terlepas miss, takkan terkena. Kalau mati selain perasaan itu, masuk neraka. Apa perasaan kita kadang-kadang macam tu? Mesti tak puas hati kan, Caj? Ustaz ni cakap kerasnya kan. Ubay bin Ka'ab cakap yang tu, Ibn Dailami tak puas hati. Dia jumpa Ibn Mas'ud. He asked the same question. Jawapan Ibn Mas'ud adalah sama. Tak puas hati lagi. Dia tanya Huzaifah bin Yaman, the same question. Dan Huzaifah bin Yaman berikan jawapan yang sama. Dan akhir sekali jumpa dengan apa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata, Nabi kata macam tu. Baru dia diam.
He thought, daripada permulaan tadi, ingatkan itu idea diorang, idea para sahabat tadi. Tapi akhirnya Zaid bin Thabit kata, Nabi kata macam tu, baru dia diam. Ini benda, maksudnya kalau dalam bab berkenaan fiqhiyah anda tersilap, anda berdosa, tapi anda tak tahu agama. Tapi dalam masalah akidah, anda salah, anda akan terkeluar dari agama. Okay. Itu asal. Tapi dalam masa yang sama, contoh macam ayat kita baca sekarang ni, yang Allah Ta'ala berikan peringatan berkenaan dengan hukum tadi. Jangan sekat, biarkan. Kalau mereka nak kahwin, biarkan. Ni kata, tapi nanti dia tak ada, Allah Ta'ala benarkan. Kalau nak dengan sikap baik, biarkan. Pasal apa? Tapi nasihat ini diberi pada siapa? Siapa yang beriman dengan kamu dengan Allah dan juga hari akhirat. So orang percaya dengan Allah Ta'ala, dia tahu benda ni Allah Ta'ala perintahkan. Jangan sekat, kita tahu kebaikan tu daripada Allah Ta'ala, kita terima. Tak ada kita persoalkan, kita geram kita tu, kita masih nak lepaskan. Sedangkan kita tahu bahawa geram kita tadi tidak berikan keadilan pun. Kalau kita pukul, katakanlah ipar kita buat yang tu kan, kita pukul, tak settle pun kan, masih lagi kita kata adik kita, kakak kita masih janda, orang tu masih lagi kan, dah ceraikan dia. Tapi kalau dia nak bersama, biarkanlah, apa masalah dia. Dan saling suka sama suka, daripada dia dosa, dia buat benda yang elok. So maka kahwin, biarkan dia kahwin. So Allah Ta'ala nasihatkan mereka kepada siapa beriman Allah dan hari akhirat, yang kita kata tahu bahawa hukuman sebenar, katakanlah lelaki itu masih lagi tak betul dan sebagainya, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali gila lah, kalau dia gila jangan kahwin lah. Kalau dah gila kan sewil, tapi Allah Ta'ala kata yang sekat, perempuan tu suka, tak, tapi dia gila, ada kemudaratan situ, anda berhak sebagai wali untuk menyekat perkara tersebut. Jangan biarkan pula. Tapi Allah Ta'ala kata jangan. Iya, tapi dengan ma'ruf, bil ma'ruf, ujung tu dengan baik. So baca habis-habis, baca separuh je, masalah dia. Baca sampai habis. So kita akan jumpa bahawa bil ma'ruf, dengan baik. Jadi ini Allah Ta'ala nasihatkan pada siapa yang beriman di kalangan kamu dengan Allah dan juga hari akhirat. Sebab sifat orang beriman ini, mereka tidak sibuk dengan dunia ni berpanjangan. Kita tahu bahawa akhirat itulah tempat utama. Kita agama Islam ni menyebabkan orang tak sakit jiwa sebenarnya. Padahal kita tahu bahawa kalau anda terlepas, Allah Ta'ala akan gantikan. Kalau tak dapat, Allah Ta'ala akan berikan. Di akhirat lagi besar. Dan Allah Ta'ala tak bagi tu, dia ada sebab kenapa tak bagi. Belajar untuk kita pegang nanti kita ni, Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir, maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Apa tindakan Allah Ta'ala beri pada kita, beri arah pada kita, semua benda tersebut di hujungnya adalah kebaikan. Mungkin ketika tu kita tak nak, tapi kita kena buat juga kerana arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kenapa patut, kenapa tak patut. Macam bila contoh macam tajuk jihad dinafikan daripada Islam, berperang di jalan Allah Ta'ala tu dinafikan, maka apa jadi adalah penindasan kepada umat Islam di seluruh dunia. Tu kita kata tajuk dia, dinafikan satu, dia akan hilang pada satu lain. Yang kita kata benda berkenaan menyebabkan hilangnya haibah Islam itu. Islam ditindas dan dikotak-katikkan. Berlaku di Bosnia kan, umat Islam ditekan, tentera PBB tak nak campur pun. Macam di Syria tak nak campur kan. Tapi katakanlah benda contoh Timor Leste, sikit je konflik datang, tentera-tentera pecah dua negara berkenaan. Bagi terus pada orang-orang Timor Leste. Dan bagus ada jadi cerita sekarang ni, mereka tak boleh mentadbir negara pun. Golongan berkenaan tak boleh takbir negara pun. Contoh macam Selatan Sudan pun sama juga. Lepas dia bagi konon pada Kristian, Selatan Sudan kan dia pecah pada Kristian, dia bagi Kristian, tak boleh mentadbir juga. Tak ada keadilan di situ. Kan jadi kebuluran pula. Dah bagi tanah apa kebuluran lagi. Ada tak ada tanah, dia kata dizalimi oleh orang Islam. Jadi utara. Lepas dah bagi tanah, masih juga macam tu perangai orang. Tak ada kaitan pun, serupa je. Jadi konsep dia pada permainan barat ni, dia mainkan, dia burukkan Islam. Kalau time dia datang tentera, pisahkan terus. Semua Islam ni. Tapi kalau time Islam punya tak ada. Tak ada, dia kata sekatan ekonomi kepada Mesir kerana tidak berlaku adil kepada rakyat, menjatuhkan kerajaan dipilih dengan adil. Mana ada. Ini kita kata kena faham. Jadi memang kita kata diorang tak ada kisah tentang kita Muslim ni, kita ada kisah berkenaan akhirat. Dan sebab itu kita kata tajuk iman itu adalah penting. Masalah masyarakat berlaku daripada masalah iman. Iman kita lemah, maka itulah sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan kita ni akan ditindas, kurang mendapat janji-janji Allah Ta'ala di dunia kerana iman. Masalah adalah iman, bukan yang lain. Bukan tanah. Ni ada saya jadi kes, saya lupa waktu time muzakarah, waktu ambil terima tauliah Beliau Persekutuan. Ingat waktu tu Ustaz Yunus ada, saya ada, kita terima kan. Jadi ada waktu tu salah seorang penceramah tu daripada UKM, Hassan Kassan. Beliau bagus, dia pegang kertas. Jadi dia kata setiap pendakwah tu perlu tahu apakah masalah masyarakat sebelum dia sibuk untuk masuk dalam masyarakat. Apakah benda masalah masyarakat ni supaya dia ubati. Pasal kita macam mengubat orang kan.
Mana apa? Contoh macam kita masalah denggi. Kan kita kena selesaikan masalah apa? Tempat pembiakan nyamuk. Betul? Kan pasal-pasal orang pakai sampu krim nyamuk, tak dia benda kan? Sampu krim nyamuk. Kan carikan sampu krim nyamuk. Kan tak ada, kita akan cari penyelesaian. Itu dengan cara mana dia tahu target masalah, selesaikan. Jadi setiap orang yang berdakwah macam tu juga. Target masalah baru selesaikan. Bukannya kita main random je masuk, aku suka nak mengajar benda sekian. It's not what you like. Pasal setiap orang tadi kena tengok apa masalah masyarakat sebelum dia bercakap. Kan nak ajar apa contoh, adakah orang tak reti berselawat untuk kita ajar selawat? Contohnya kan, maksudnya manusia ni rosak sebab tak reti selawat. Mari kita berselawat. Kalau itu fahaman dia. Kan? Walaupun salah lah sebenarnya. Orang solat mesti berselawat lah. Siapa tak berselawatnya? Selawat nak kena bayar pula. Kan tak bayar, takkan tak reti sangat kan? Orang tak mentun tak reti selawat. Orang setiawangsa tak reti selawat. Orang maju tak reti berselawat. Selawat kena bayar kat orang, panggil. Tolong selawat untuk saya. Baca Quran dah lah gagap, lepas tu selawat pun sama. Selawat pun tak boleh sendiri. Masalah. Jadi konsep ni kita kata setiap orang kena tahu. Kalau kita kata macam contoh golongan tabligh, dia kata orang masalah ni sebab apa? Sebab kita tinggalkan solat jemaah dan sebagainya. So nampak tak ada perasan dia buat kerja apa? Jumpa orang, mes solat jemaah dia kata yang tu. Jadi everybody dia kena tengok apa masalah masyarakat. Tapi bukan terjun suka hati, aku nak ajar apa benda. Bukan. Jadi bila dia tanya, dia pegang kertas tu, dia tanya, dia ambil random lah dia kata. Okey, Adli dia kata, apa masalah masyarakat? Saya kata lah iman. Saya kata iman. Pasal Malaysia ni tak kurang percaya dengan Allah Ta'ala. Tak pasal ilmu kita ni iman geografi, Islam geografi. Because why is Muslim? Sebab bapa Islam. Kenapa Muslim? Atuk Islam. Kalau kita bukan lahir sebagai seorang Muslim, adakah kita akan masuk Islam? Soalan tu yang tanya. So, kita kan take for granted belajar Islam, yang datang kelas lah, yang tak datang kelas ni. Contohnya. Kan masa dia tak nak tahu sangat berkenaan perintah Allah Taala terhadap dia. Dia rasa macam tak payah tahu pun tak apa, ikut je lah apa orang buat. Dia jadi macam tu. Cuma lah sekali dia pencen baru macam okeylah aku nak belajar hari ni. Kan dia macam tu sikit. Tapi kita kata konsep belajar tadi tak ada. Dia macam tak nak tahu kenapa aku kena diperintahkan, kenapa kena buat, siapa Tuhan, tak ada soalan tadi. Tapi bila sampai satu peringkat dia dah terlantar, dah kena penyakit, barulah Tuhan ada rupanya. Okey, baru start dia belajar. So konsep dia memang selagi tak kena, selagi tak cari. Pencarian itu berlaku lepas umur 40-an ke atas. Betul kan? Okey, itu biasa berlaku. Jadi kalau non-Muslim yang masuk Islam, dia berlaku pencarian. Kalau tanya dia kenapa, dia akan cerita balik macam mana dia masuk Islam. Tapi Muslim ni amat kurang untuk belajar Islam. Jadi kita kata iman dia pun tak, pasal iman kita berdasar pada ilmu kita. Pasal kepercayaan kita pada Allah Ta'ala berdasar pada banyak mana kita tahu tentang Allah Ta'ala itu. Kalau tak tahu, macam mana kita beriman? Iman tadi dia berdasar pada ilmu. Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad Allah nyatakan ayat 19, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Tahulah dengan ilmu bahawa Tuhan kan Allah. Tahu dengan ilmu. Ketahuilah dengan ilmu bahawa Tuhan kan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala suruh tahu dengan ilmu, belajar. So, jadi konsep benda ni kita kata saya sebut masalah iman. Kerana iman tidak kuat, maka umat Islam makin jatuh. Ini masyarakat kita. Lepas tu bila time turun bawah tu nak keluar kan, time makan. Lepas tu ada seorang pakcik tu, dia ambil juga tauliah tapi untuk motivasi. Sebenarnya saya lintas kan dengan Ustaz Idris. Sebenarnya bukan iman kita. Tanah. Dia kata kalau tanah ada, iman, kalau iman ada, tanah tak ada, takkan nak iman atas pokok je, dia kata. Saya pandang muka dia. Ini pandang muka saya. Saya kata para sahabat Nabi SAW dahulu, Pak Haji, keluar dari Mekah selai sepinggang keluar. Kan datang ke Madinah dalam keadaan tinggalkan semua harta dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala hidupkan mereka dengan bagus. Pasal iman mereka ada. Bahkan mereka menang. Sampai ke kita zaman pertengahan zaman Sayyidina Umar bin Khattab anhu, jatuhkan kerajaan Parsi dan Rom. Bukan sebab duit diorang banyak, bukan tanah makin luas, bukan tanaman banyak, tak. Sebab apa? Iman. Maka Rom dan Parsi, dua empire besar yang sepanjang sejarah dunia dahulu, Arab ni tak masuk terlibat pun. Perang dunia ni Rom, Parsi, Rom, Parsi, Arab terpinggir. Masuk saja Islam dengan iman dari tu, dua-dua empire itu jatuh. Dan hatta Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih, berkata apa? Bila jatuh Kisra, tak ada Kisra lagi lepas tu. Bila jatuh Kaisar, pembesar Rom, tak ada Kaisar selepas tu. Betul. Lepas jatuhnya, zaman Umar dahulu, tak ada dah kepimpinan mereka, hilang, habis. Maharaja Rom, Maharaja Parsi tidak wujud lagi selepas kejatuhan mereka. Ini adalah mukjizat sabda Nabi SAW tu.
So konsep dia benang tadi bukan sebab dia ada badan makin besar. Tak. Sebab apa? Iman saja syarat dia. Jadi konsep berkenaan dengan tajuk. Jadi macam juga dalam ayat ni, walaupun kita kata iman itu, kita kata akidah dan juga amal tadi, kita bezakan, tapi sebenarnya dia adalah selari. Kalau anda kata orang tu tak nak laksanakan, sebab apa? Tak percaya Allah Ta'ala, dan keluar Islam juga, atau kurang percaya dengan Allah Ta'ala, rosak juga akidah dia. Walaupun kita kata bab berkenaan dengan muamalah, walau muamalah sekalipun, pasal Allah kata aufu bil uqud, tunaikanlah dengan janji. Allah kata tunaikan janji-janji, akad-akad kamu, akad-akad yang kamu buat sila tunaikan. So walaupun kita kata ini masalah fikih, tetapi bila Allah Ta'ala arahkan, Allah Ta'ala sebut berkenaan akhirat itu akan ada, orang yang ada iman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan secara tak langsung dia akan apa? Betulkan balik kesalahan yang dia silap. Kan dengar macam tu sahabat tadi kan, dia tak marah, tak nak bagi kan, tapi akhirnya kalau menyasar, tapi bila dengar arahan Allah Ta'ala tadi, terus dia patah balik. Walaupun sentimen itu ada, sedih itu, marah itu ada, tapi apa? Berhenti daripada perkara berkenaan. Sentimen tadi hilang. Pasal Allah Ta'ala lah yang mengawal segala-galanya. Dia suruh tinggalkan. Jangan sibukkan dengan perasaan. Memang semua manusia ada perasaan, tapi Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Macam mana Nabi SAW sebut berkenaan dengan tajuk Asabiyah. Bila para sahabat dulu dah ada orang dia kata muhajirin dan ansar. Ada yang muhajirin punya ansar ni punya hamba melintas tengah jalan, terlanggar, bergaduh. Bila bergaduh, tuan masuk sama. Kan tuan hamba dia bergaduh, tuan pun masuk sama. Bila tuan masuk sama, start keluar seruan, ya alal muhajirin, orang muhajirin. Satu lagi, ansar. Saling panggil memanggil. Maksudnya diorang ada lagi kumpulan tadi. Cuma ketika itu diorang start panggil je, Nabi keluar. Nabi kata, apa ni seruan seruan jahiliah ni? Nabi kata. Lepas tu yang seorang tu nak reason. Tahu nak reason. Dia kata, ya Rasulullah, dia sekian. Nabi kata, da'uha, tinggalkan. Fa innaha muntinah. Ia adalah apa? Busuk. Whatever you do, jangan libatkan benda ni. Kamu nak bertelagah kamu sama-sama, tapi jangan start banner pula di atas perkara tersebut. Mana atas dasar bergaduhnya hamba, last sekali kita ajak satu kaum perang. Kan? Dakwah jahiliah, Nabi kata, tinggalkan, let go. Yang kita tu benda payah kan? Apa? Forgive not forget apa? I forgive but I don't forget. Itu kita tak masalah. Kita kata kita punya aplikasi dia kepada Allah Ta'ala, kita nak benda yang bagus. Apa? Ampun dan lupakan. Allah, ya Allah, ampunkanlah aku. Walau apa benda aku buat, janganlah kau kira langsung. Kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah kira langsung kalau boleh. Kalau salah dosa, ampunkanlah terus, tanpa persoalkan lagi. Tapi bila pada orang lain, kita keras. I forgive but I not forget. Mana boleh macam tu? I won't forget lah tu. Padahal nyanyuk lupa juga sebenarnya. Kan, dan nyanyuk nanti lupa juga. Alasan I won't forget konon. Kan? Akan lupa juga. Tak perasan lah konon takkan lupa. Akan lupa. Jadi saya tak langsung salah kita kata. Jadi kat situ kenapa? Dia kata apa? Maksud dia orang yang beriman dengan syariat Allah Ta'ala dan takutkan janji buruk Allah Ta'ala dan azabnya pada hari akhirat nanti. Dia takutkan, maka dia akan lepaskan. Apa yang Allah Ta'ala suruh lepas. Allah Ta'ala pegang. Maksudnya memang kita kata tajuk macam harta riba. Mungkin orang kata pasal muamalah. Tapi orang tu kata tak apa, halal, aku tak kisah dan sebagainya, maka terkeluar Islam. Halalkan yang haram, haramkan yang halal, terkeluar Islam. Walaupun benda tu hanya terlibat dengan tajuk fiqhiyah ataupun muamalah keuangan. Tapi bila kita halalkan yang haram, haramkan yang halal, ia tetap akan jadi tajuk apa? Rosak akidah. Bukan simple, nampak simple. Itu sebab kenapa benda tadi memang kita pulangkan orang berkenaan pada Allah Ta'ala. Apa pegangan dia terpulang pada Allah Ta'ala. Macam orang yang tak nak bayar zakat pada zaman Umar, Abu Bakar merintah kan, tak nak bayar zakat atas alasan yang diberikan oleh mereka lah kan, yang akhirnya menyebabkan Abu Bakar keluarkan tentera untuk perang mereka. Dan kita kata keputusan dia macam Imam Syafi'i rahimahullah kata, mereka diperangi dia dalam Islam ada panggil burah, perang dengan golongan pelampau yang masih muslim, diperangi mereka macam perang orang kafir. Tetapi ada dua benda tak dibuat. Tak dibunuh tawanan mereka dan takkan dirampas harta mereka. Harta mereka dipegang sementara sehingga mereka tukar perangai, pulang balik. Mereka tak tukar perangai, rampas terus lah. Kalau ditukar perangai, pulang balik. Mana harta tak dirampas, dipegang sementara sehinggalah dia tukar perangai, ditukar tindakan dan sebagainya. Macam masuk golongan khawarij dan sebagainya, diperangi macam tu, diperangi dengan kaedah tersebut.
Kalau orang-orang kafir diperangi, mana tawanan boleh dibunuh, dan tahan-tahan dia angkat tangan, kalau dia kata tawanan boleh dibunuh dan juga harta boleh dirampas. Adapun orang-orang yang muslim yang silap, yang salah ni boleh diperangi macam orang kafir, tapi tidak dibunuh tawanan, tidak dirampas harta. Tu je beza dia. Dia betulkan balik akidah dia, maka kita balik pada dia apa benda hak-hak dia. So konsep dia beza. Jadi saya tak langsung ketika tu dilayan sebagai muslim lagi, terpulang pada Allah Taala. Tapi secara asalnya, kalau anda kata dia dari segi akidahnya rosaklah. Akidah dia rosak. Macam kalau orang Khawarij kan, kita kata akidah dia betul. Tak, akidah tak betul. Tapi lain sebagai muslim, lain sebagai muslim. Pasal dia masih lagi percaya Quran, percaya Allah Taala, percaya Rasul dan sebagainya. Cuma salah faham dalam konteks-konteks tertentu. Bahkan sebab tajuk akidah, macam Mu'tazilah dan sebagainya dipanggil akidah. Kan, macam masalah macam apa dari segi fiqhiyah tadi mungkin kita tak terlibatkan tersebut, tapi kalau tolak hukum Allah Taala, itu akidah lah. Itu akidah. Apa ni lagi nak tinggal? Pasal kita kata pasal ini Allah Taala letakkan sebagai peraturan bagi kita. Iman dengan apa yang disebut macam ni, dan tajuk konteks yang sahabat Nabi tadi berkenaan dengan masalah nikah kahwin. Kan dia dengar sejarah Allah Taala, terus dia tinggalkan apa benda yang dia sumpah dia pun dia batalkan. Yang kita sekarang ni bukan masalah nikah kahwin, banyak lagi benda besar dia itu yang lebih kritikal dia berbanding nikah kahwin. Itu berkenaan masalah apa, masalah jenayah, masalah zina dan sebagainya, yang kita kata merosakkan masyarakat. Kan kita kata benda ni memang confirm patutnya diambil tindakan, bukan dibiarkan. Kita semakin hari semakin mengarut. Kan yang bersentuh anjing lah. Yang bogil kat pantai, bogil kat pantai. Tak ada kerja lain ke? Kan? Jadi macam pasal apa tahu? Pasal penguasaan tu tak ada. Kata-kata ni zaman Omar sebat rasa semua sekali. Pasal apa tahu? Pasal diorang ni rasakan tak ada siapa boleh ambil tindakan. Kan? Dan masa yang sama, yang kita kata dalam apa kita punya masyarakat Islam sendiri, ada pihak yang tak belajar agama, memandai-mandai. Tak belajar agama tapi memandai-mandai. Yang macam apa kata yang konteks apa penjagaan dan pemeliharaan dan sebagainya, dia tak jaga benda-benda ni. Pasal tu sebab kenapa kita dalam tajuk ni apa tugas kerajaan pertama sekali menjaga agama. Mana kalau dia kata kalau kerajaan tak menjaga agama, dia masalah. Lepas tu nyawa, akal, harta, maruah dan keturunan. Kalau dia tak boleh jaga, masalah. Pasal dia macam bapak. Biarlah orang menyampah sekalipun, tapi pelaksanaan tadi kena buat. Jika tidak, masalah. Pasal selagi mana tak dijaga masyarakat Islam daripada konteks ini, maka rosaklah. Satu persatu, bogil dekat Pulau Pinang, jalan pakai sekian. Perasan tak? Tak pernah berhenti. Bunuh setiap hari. Setiap hari orang tengah tikam kat sini, kat orang semaju tikam kena tikam, kat banyak tempat kena tikam. Jadi saya tak langsung sedarlah. Zaman dahulu para ulama bila jadi kes macam ni, tulis surat pada kerajaan. Apa kau buat? Apa kau buat? Kau buat apa ni? Menyebabkan kita tulis surat pada kerajaan, apa yang kamu buat? Pasal benda ni tak akan berlaku. Pasal kita Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, Allah nyatakan dhaharal fasad fil barri wal bahr, muncul kerosakan, kerosakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia. Jangan bayangkan benda itu hanya pencemaran, hatta membenarkan benda yang tidak ada amar ma'ruf nahi munkar juga akan mendahirkan benda tersebut. Bagi antara sifat umat Islam ni adalah apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik dikeluarkan untuk manusia. Sifat pertama kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tinggalkan benda berkenaan, habislah. Memang kita tinggalkan saja, kita alasan kita kubur masing-masing, habis. Ya kita cakap kubur masing-masing sama-sama rakyat, ya okey. Tapi kepada yang memimpin, yang kerajaan dan sebagainya, wajib mereka mengambil tindakan. Jika tidak, dia akan spreading kan, dia akan start. Ni bogil, nanti besok nanti bogil pula. Dia musuh bogil pula, 3 bogil pula kan, kena saman 3-400. Dia kisah apa? Kan kena tak penjara dan 3-4 bulan letak dengan apa ni baru tahu. Kan dia kalau kata dia letakkan hukuman yang ringan, dia akan mengakibat berebak. Itu masalah dia. Sebab kadang-kadang kita katakan jaga bab ni, pasal kita punya sifat umat Islam ini dimuliakan dengan sifat-sifat Allah letakkan. Antara sifat pertama Allah letakkan untuk kita adalah menyuruh kepada kebaikan, menegah daripada kemungkaran. Tak tegah kemungkaran, masalah. Dia rentetan. Kan? Nanti kan masuk pula nak buat ni Oktoberfest lah dan sebagainya. Semua sekali. Tak ada kerja lain ke? Lepas Oktoberfest, lepas tu ribut. Terbang sekali. Kan kadang-kadang tak faham. Manusia yang tak faham berkenaan perkara ni. Jaga Jaga. Pasal Allah Ta'ala bila letakkan arahan dia, betul. Ada kalanya benda tu kaitan tajuk masalah fiqhiyah. Fiqh kan, masalah muamalah, perkahwinan, munakahah. Tapi menjaga isi kandungan dia sebagai Allah Ta'ala tuntut adalah wajib.
Tak boleh dipermain-mainkan. Maksudnya kalau kita main-mainkan benda berkenaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi amaran pada ayat sebelum ni kita baca, Allah Ta'ala bagi amaran pada siapa yang memainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan itu bukan Allah Ta'ala. Jangan tatakhidu ayatillahi huzwa. Yang kamu ambil ayat Allah Ta'ala sebagai apa? Gurauan. Ini bukan gurau, ini sungguh. Sebab dia berkaitan dengan apa? Akhirat kita. Agama itu adalah macam Imam Malik kata, darah daging seseorang itu. Dengan itulah perkara yang akan ditanya hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti kita akan ditanya berkenaan agama yang kita anuti ni. Apa yang kita laksanakan. Dan dia berkaitan tajuk apa? Halal haram. Do and don't. Pasal kita duduk dalam dunia ini penumpang saja. Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Kita ni macam orang masuk hotel. Bayarlah. Bayar duit mahal kan masuk hotel. Tapi apa benda dalam hotel berkenaan, kita tetap kena patuh. Kan dia letak situ, dapur tutup pukul 11, 11.30. Datang kita ketuk, aku lapar pukul 1. Mana boleh dia buka? Takkan dia buka. Dia tulis kata no durian. Datang kita bawa juga durian makan. Faham tak? Masuk swimming pool pergi pakai keplikat. Kan? Dia halau keluar. Lepas tu dia halau, kita kata, aku bayar mahal lah. Even though kita bayar. Cuba belajar jadi orang yang apa? Menumpang. Ini alam Allah Ta'ala. Dia letak peraturan. Jaga benda berkenaan. Akan ditanya kita berkenaan perkara tersebut. Yang rakyat ditanya berkenaan dengan apa yang rakyat buat lah. Pemimpin akan ditanya berkenaan pemimpin buat apa. Kita bukan masalah mengkayakan apa, meletakkan banyak duit simpanan kerajaan saja. Tapi lebih besar dari itu adalah apa? Apa jadi dengan rakyat punya masalah akhlak? Apa jadi dengan agama mereka? Itu akan ditanya Allah Ta'ala nanti. Nak jawab apa? Sebab kita kata kalau konteks ini, bukanlah kita kata apa perlu dijatuhkan sebuah kerajaan tu kerana dia jahat. Tapi bahkan perlu nasihatkan mereka, bagi tahu macam ni. Dan tunggu, kalau kata ustaz kena cakap, jangan cakap macam ni depan orang ramai. Cakap dekat belakang-belakang. Apa pasal? Rosak tu belakang-belakang ke? Yang orang bugil tu belakang-belakang dia sorang-sorang aje. Tak kan? Depan-depan kan? Maka yang bertanggungjawab depan-depan jugalah. Sebab kenapa berlaku yang teguran yang dibuat oleh salah seorang lelaki pada hari raya. Bila mana khalifah ketika itu zaman Bani Umayyah, dia berkhutbah sebelum solat raya. Jadi lelaki berkenaan bangun. Dan dia kata as-salat qabla khutbah. Solat belum berkhutbah. Kawan dia naik atas mimbar dah. Dan dia khalifah ketika itu. Dia adalah raja ketika itu. Lepas tu dia kata apa? Qad turika ma hunalika. Dah tinggalkan dah benda tu, lama dah tinggal. Lalu berkatalah salah seorang sahabat yang ada kat situ, amma hadza, adapun lelaki ni faqad qada ma alaih. Dia telah selesaikan tanggungjawab dia. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran, masih perlihat dengan kamu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, umbahlah dia dengan tangan dia. Fa in lam yastati', tak mampu, fa bilisani, maka dengan lidah dia. Fa in lam yastati', kalau tak boleh juga, fa biqalbihi, maka dengan hati dia. Mana tak sukalah dengan hati dia. Wa dzalika, dan dengan hati tu adhaful iman, selemah-lemah iman. Dan bahkan satu riwayat datang, tidak ada selepas itu, walau sebesar zarah pun iman. So nafikan, mana tegur kemungkaran tu adalah penting. Itu karakteristik umat Islam. Karakteristik kita umat Islam ni, itu karakteristik kita. Nampak budak-budak kata maghrib kan, lepak tak gambar. Saya nampak tu. Saya kata budak-budak ni tak kerja lain ke? Azan maghrib berbunyi, dia pergi kat belakang dinding tak gambar ramai-ramai. Kan? Kenapa? Lepas saya nak tegur, orang kata, janganlah tegur. Tak buat apa pasal buat macam tu kan? Kita kata, semayanglah. Pergilah semayang. Kenapa pergi lepak-lepak macam tu? Salah. Kan maghrib itu sibuk tak gambar tu berjalan. Dekat tengok dekat Seksyen 7 Shah Alam kot. Ada satu dinding tu ada gambar pokok. Dekat belah dinding ada kawasan baju-baju, jubah-jubah, beli kan? Ada kan kawasan tu kan? Tepi tu ada apa? Ada macam dinding gambar pokok. Lepas tu dia letak batang kayu, 3 batang. Budak-budak datang, aku dah stick juga. Kan? Tapi dia kan geram sungguh. Tak, itu salah. Once benda ni tak ada tu, sebab kita kata macam mana saya sebut, dalam rumah seorang bapa menjadi pengawas kepada tinggal laku anak-anak dia, macam juga sebuah kerajaan menjadi pengawas bagi tingkah rakyat dia. Dia bukan kita kata, walaupun orang nak kata, biarlah orang kata sebagai negara nanny government. Nanny kena pada Amerika Syarikat, bila mereka nak buat kerja apa, tentukan makanan-makanan yang tak berkhasiat jangan masuk sekolah. Contoh macam dia timbulkan tajuk berkenaan macam tu, macam apa makanan ringan. Dia kat sekolah-sekolah dia Pizza Hut masuk, McDonald masuk. Jadi benda-benda tadi budak-budak makan, dan orang ada masalah. Satu daripada 3 orang kanak-kanak di sekolah sekarang ni kena diabetes tahap 2. Diabetes tahap 2 dan makin dahsyat. Bahkan dia kata hampir separuh daripada rakyat mereka sekarang ni menghadapi masalah kesihatan kerana makanan yang tak seimbang. Makan benda tu jadi dahsyatlah. Makin teruk. Jadi bila nak lawan benda ni, dan kerajaan dia keluarkan senator, dia ada bincang tajuk ni,
televisyen dan sebagainya, keluarkan lawan balik dengan cara kata apa? We don't want nanny government. Kan? Tak nak apa government yang jadi nanny, macam apa? Pengasuh jaga anak makan. Dia sebutnya tu. Jadi last kali apa kerajaan dia back off. Takut. Sedangkan tak payah takut. Memang kita kata memang nanny. Kalau bukan kerajaan yang menjaga rakyat, siapa jaga rakyat? Dia kata, kalau bahkan Senator dia kata kalau benda ni perbuatan menggemukkan Amerika Syarikat ni datang dari luar, kita lawan, angkat senjata lawan dengan orang yang menggemukkan kita, menjadikan kita tak sihat. Tapi kalau kerana yang buat ni daripada dalam negara, kita diam. Dia kata kita diam. Itu contoh dia. Memang sebuah negara kena macam tu. Jadi pasal tajuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala tadi dalam masalah munakahat, muamalat sebagainya, walaupun kita kata fiqhiyah, tapi ia adalah tanda akidah, tanda iman kita. Tuan Ta'ala kata, ini tajuk berkenaan jangan sekat ni, walaupun ialah berkenaan dengan sekian, tapi itu dinasihatkan kepada siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pasal kalau dia kata kalau tidak, dia akan langgar jugalah, walaupun Allah Ta'ala perintahkan. Dan dia kata, bagi siapa yang takutkan janji Allah Ta'ala dan juga azabnya pada hari akhirat, serta apa-apa yang dikatakan daripada dia berlaku di sana, daripada balasan-balasan. Pasal balasan dalam Islam ini, kita kata adanya adalah hari akhirat sebenarnya. Dunia ini bukan tempat pembalasan utama. Bahkan ada orang yang mungkin jahat di dunia, Allah tak balas pun kat dunia. Allah simpan komplit di akhirat. Bahkan dia mungkin kufur, Allah tak beri susah pun kat dunia. Dia rasa dia happy je, tak ada rasa benda pun Allah Ta'ala bagi. Tapi dalam masa yang sama, hari akhirat Allah akan hukum. Macam juga ada orang yang kat dunia ni sengsara kat dunia, tapi akhirat Allah Ta'ala berikan kebahagiaan abadi. So tak ada beza. Dia bukan masalah anda susah, payah, sakit, bukan tanda benci Allah Ta'ala kepada anda. Pasal pembalasan sebenar adalah hari akhirat. Dunia tidak, bukan tempat pembalasan. Dunia tempat ujian. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Yang diuji dengan kesusahan, dia bersabar, maka itulah baik untuk dia. Yang dia kesenangan, dia bersyukur, dia melaksanakan tanggungjawab bagi nikmat Allah Ta'ala berikan. Macam ada mata, kan ada mata bersyukur, jadi gunakan tanggungjawab tadi. Tengoklah benda yang halal, tengoklah, jagalah mata daripada benda yang haram. Itu tanggungjawab anda. Pasal ada orang tak diberikan mata, maka tak ada tanggungjawab berkenaan mata dia. Kita orang buta ni salah buat macam tu. Kenapa? Tengok benda haram. Mana dia ada, kan? Mendengar, kan? Melihat, bercakap dan sebagainya. Diberikan kita benda berkenaan, maka dia bertanggungjawablah kita di atas kelebihan tersebut. Keistimewaan kita tu bukannya privilege, dia burden. Dia adalah tanggungan, bukannya keistimewaan. Orang fikir keistimewaan, tapi bukan. Dia adalah tanggungan. Sebab kenapa binatang-binatang tak dapat apa kita dapat, kepilihan untuk buat apa kita buat, tapi dia tidak dipersoalkan berkenaan apa yang dia buat. Kita diberikan macam-macam benda yang tak diberi kepada makhluk yang lain, tapi apa? Dibebankan kita dengan persoalan di akhirat nanti. Jelas? Zalikum azka lakum wa athhar. Itu zalika dengan zalikum sama. Zalika kalau orang kita cakap pada seorang, dia seorang. Kalau kita kata zalika, meaning saya cakap dengan seorang tu, apa ka tu kamu. Bahkan boleh tukar zalikunna untuk perempuan. Zalikum kamu semua. Tapi perkataan zalikum tu maksud dia ini, itu. Maksud dia masih lagi pada kakum tu, tak beri kesan apa-apa. Meaning dia masih lagi itu. Meaning dia masih lagi itu, Zalikum, itu. Azka lakum, lebih bersih untuk kamu. Wa athhar, lebih suci. Maksud dia, ikutan kamu pada syariat Allah Ta'ala, ikutan kamu kepada syariat Allah Ta'ala dalam mengembalikan wanita-wanita yang bawah jagaan kamu tu kepada suami-suami mereka, dan meninggalkan masalah apa? Semangat kan? Sentimen macam geram aku, dia buat kakak aku macam tu, dia buat adik aku macam tu, kan? Memang ada, saya tak nafikan. Dulu ada kes, ada orang tu dia orang datang jumpa, dia ni kira sepupu bapak saya ke anak saudara bapak saya tak ingat. Dia datang sekali tu, tadi saya kecil lagi, datang jumpa bapak saya, ajak minta tolong pasal adik dia didera oleh adik ipar dia. Adik ipar dia inilah askar. Dia dulu okey, tak tahu lah dia gila wallahu alam. Kan dulu time nak kahwin pergi duduk pokok, hujan-hujan pun sanggup tunggu. Kan, time nak mengurat. Tapi lepas dah dapat, tiba dia sampai patah-patah jadi budak perempuan tu. Jadi dia buat macam tu. Jadi tapi ketika nak pergi tu, bapak saya bawa abang saya 3 orang. 3 orang. Dia tak nak buka pintu, pecah pintu.
kan, tarik keluar kena tutup lah. Tapi cerita dia memang itu semangat dia kan. Faham? When somebody do something towards kita punya family, kan kita semangat. Tapi Allah Ta'ala suruh tinggalkan semangat tadi. Kalau sekiranya katakanlah suami tu dah bertaubat dan sebagainya, nak bersama, dan isteri tu nak, lepaskan. Even though semangat tu ada, semangat geram tu ada, lepaskan. Pasal macam mana kita nak Allah Ta'ala maafkan kita tanpa syarat, kita kena belajar untuk lepaskan, maafkan orang juga dengan tanpa syarat. Kalau tak boleh lepaskan, macam mana kita nak? Pasal muamalah kita dengan Allah Ta'ala adalah bersamaan dengan muamalah kita pada makhluk lain. Belas kasihan pada makhluk Allah Ta'ala, belas kasihan pada kita, kan? Lepaskan. Apa pasal atau macam orang yang apa, yang kalau dia beli barang, di mana setiap kali orang tu buat apa saja pada makhluk lain, dia akan Allah Ta'ala balas balik daripada dia. So konsep itu kena faham, ya. Dan dia bersih untuk kamu, dia bersuci untuk hati kamu. Mana hati kamu akan makin bersih lah. Maksudnya kalau dalam diri kita ada hasad, ada geram, kita terpaksa apa? Leburkan untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Leburkan, lawan. Ni mujahadah yang betul. Bukan mujahadah tu maksud dalam pondok goyang-goyang badan. Mujahadah tu adalah maksud anda tinggalkan nafsu kita kata A, kita buat B. Intention kita nak A, tak boleh, aku rasa macam sekian, jangan bagi peluang. Tapi perintah Allah Ta'ala datang, kita bengkokkan kemahuan kita kepada apa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mujahadah yang sebenar. Itulah tajuk kita apa? Jihad yang sebenar yang dimaksudkan dengan lawan nafsu. Bukan lawan nafsu tadi tinggalkan makan. Tak usah makan. Mana ada Nabi makan? Tinggalkan kahwin. Kenapa? Lupakan dunia, lupakan akhirat. Kan kalau anda kata ada di sini bebel kan, jadi macam lain kata. Kalau tidak kita sibuk dengan akhirat je, dia kata. Allah siang pagi petang. Mana ada? Nabi SAW kahwin. Maksud dia konsep kehidupan yang kita kata tinggalkan dunia tu salah. Lawan kehendak nafsu yang bertentangan kehendak Allah Ta'ala, ya. Lawan kehendak nafsu yang berlawanan dengan kehendak Allah Ta'ala, itu ya. Itulah mujahadah yang sebenar. Itu jihad yang sebenar. Yang kalau nak kata jihad lawan nafsu, itu maksud dia. Nak maafkan orang, kan? Tak nak maafkan dia. Sebab apa? Sebab dia sensitif. Tapi Allah Ta'ala suruh maafkan, maafkanlah. Kan belajar maafkan. Belajar tolong orang yang susah, orang yang kita tak suka, kita nak tolong dia. Berapa aku nak tolong dia? Tolong juga. Walaupun hati kita kata tak nak, kita lawan perasaan kita. Itu mujahadah yang sebenar. Itu cara orang tu bersihkan hati dia daripada perangai apa? Sifat dengki, iri hati, hasad dan sebagainya, tak puas hati sebagainya. Kan? Hatta kalau kita menyampah orang tu, orang terdapat kebaikan pun kita apa? Nak ucap tahniah pun tidak. Kan dapat kereta baru, kita kereta baru. Gitu lah yang tu. Patutnya kita kata tahniah, barakallahu fiik. Cakap pada dia. Dapat cucu ke? Cakap dia barakallahu fiik. Kan? Allah Ta'ala berkati engkau insya-Allah. Mana harapkan kebaikan untuk dia, doa kebaikan. Okay? Jadi wallahu ya'lamu. Allah Ta'ala mengetahui. Maksud dia Allah Ta'ala mengetahui daripada apa? Masalah-masalah yang diperintahkan daripadanya dan juga dilarang. Apa Allah Ta'ala perintahkan dan larang? Apa masalah kebaikan di sebalik itu? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wa antum, sedangkan kamu la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Itu kebaikan yang dalam perkara yang kamu datangi atau kamu tinggalkan. The things that you do and you left, tak nak buat. Apa baik, apa buruk, pilihan-pilihan tadi itu kamu tidak mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui mana yang lebih patut kamu ambil. Sebelah sini Allah Ta'ala kata apa? Ikutkan sentimen, kita marah. Tapi ikutkan pada arahan Allah Ta'ala, kita kena patuh. Bengkokkan hati kita, jangan biarkan dia menentang perintah Allah SWT. Ini bab zaman tajuk ini, kita kata sedikit sebanyak berkaitan dengan akidah. Kalau kita percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, arahan dia, kita buat. Macam saya lah, kadang-kadang masalah fiqhiyah tadi tidak mengeluarkan orang daripada Islam. Macam ada orang tu lemah iman, kan, macam orang minum arak, berjudi, berzina sebagainya. Dia takut dengan Allah Ta'ala, tapi dia buat juga kerana suasana yang ada pada dia. Dia takut, aku tahu aku berdosa, aku sekian. Dia tahu dia berdosa, masih dia percaya Allah Ta'ala Tuhan dia. Masih lagi ketakutan tu ada. Sampai pergi umrah nangis-nangis, balik rumah buat balik. Kan? Sampai balik Malaysia, tanggal balik kan. Kan, tanggal balik kan. Pergi sana, astagfirullahalazim kan. Tengok tu ayu gila kan. Macam bidadari syurga kononnya. Tapi balik Malaysia balik habis tanggal sekali. Dedah sini dah sana dan sebagainya lah. Maksudnya ketika ketakutan tu ada, tapi dia tak dapat nak overcome lagi. Iman dia lemah. Tapi dalam konteks itu tak terkeluar daripada Islam. Kita masukkan orang neraka dengan benda-benda dosa-dosa dia buat, terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi dia telah salah, ya dia salah. You don't say that dia betul. Tak apa, asal jaga hati. Walaupun tak pergi kepada Allah Ta'ala pun tak apa, asalkan jaga hati. Tak ada. No such thing. Sebab dalam perkara tadi kita kata kesilapan dia, kesalahan dia semua tak ampunkan. Tapi dia tak terkeluar dari agama. Dia salah. Tapi dalam masa sama, benda ni kita kata konteks berkenaan kebaikan dan keburukan tadi, ini akidah. Kita mana nak pilih mana satu perbuatan kita, itu ada kaitan dengan akidah. Allah Ta'ala lebih mengetahui, kita tak tahu. Jelas? Ya, baik. Kita berhenti kat sini.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salam alhamdulillah alamin. Subhanallah insyaallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambung lagi ke? Udahlah tu. Apa? Larangan pada wanita dengan thumb drive. Faham dia? Larangan pada wanita dalam iddah. Yang paling nyata adalah kalau anda kata dia iddah apa? Iddah mana satu? Mati suami ke iddah mana? Kematian suami. Dia tinggal di rumah mana suami dia tinggalkan dia tu. Okey, selama mana ada makanan kat situ jangan keluar, dan jangan juga dia berhias bercantik dan sebagainya. Itulah benda paling besar itu. Lain tak ada, semayang kena semayang. Keluar rumah tu ke mana? Dah macam kelas. Tak payah. Tak payah. Sekarang kita ada online kan, bukan online. Nanti lepas dah ambil edah nanti datang sangatlah. Yang ponteng pula ni kadang-kadang time edah tu pergi nak datang. Lepas edah nanti hilang pula. Mana pergi? Pergi US, melancong. Rotan tu. Iyalah, dah besar dah kena rotan, kecil-kecil dah ni. Imran. Okey, jelas Okay. Wallahu a'lam.